Selamat bertemu kembali. Alhamdulillah, kita berbicara bagaimana puasa dapat membina. Yang pertama sekali ialah kesihatan rohani, kesihatan dalaman dan juga kesihatan akal. Yang pertama sekali, sebagaimana yang kita sudah lalui, bahawa yang pertama sekali, kesihatan pertama yang Allah mahukan ialah kesihatan pada hati itu sendiri, di mana hati-hati insan, hati-hati umat Nabi Muhammad perlu ada satu perkara yang sangat penting, iaitu disebut sebagai at-taqwa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam bulan Ramadan ini, suatu bulan yang kita dikehendaki untuk berpuasa. Puasa ini mempunyai rahsia dalam rahsia. Di antaranya ialah ianya merupakan satu ibadah yang tidak dilakukan oleh agama-agama yang lain. Tidak ada agama-agama yang lain berpuasa sebagaimana umat Islam berpuasa. Inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya puasa itu untukku. Satu riwayat hadis kursi, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, kullu amalin ibnu adam lahu illa as-shaum fa innahu li. Bermaksud, Allah berkata, sesungguhnya setiap amalan itu adalah untuk diri pelaku itu. Kalau kita sembahyang, maka untuk diri kita. Kalau kita bayar zakat, sebenarnya faedahnya untuk diri kita. Kalau kita berkorban, binatang yang kita korbankan itu, sedang penonton sekalian, bukan untuk Allah, tetapi kita dapat balik. Kita buat kenduri, kita makan ramai-ramai, alhamdulillah, belahak lagi, untuk diri kita balik. Illa as-sawm fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini. Hadis yang tinggi darjatnya, iaitu sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah. Kenapa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Kerana di dalam ibadah puasa ini mengandungi pelbagai hikmah, pelbagai nasihat dan juga pelbagai rahsia. Ya. Yang pertama sekali, bagaimanakah puasa ini dapat mendidik kita untuk menjadi hati yang lebih baik, untuk menjadi rohani yang lebih kuat, untuk menjadi rohani yang lebih sihat. Yang pertama sekali, di dalam ibadah puasa ini dosa-dosa kita diampunkan, sidang hadirin sekalian. Ini berdasarkan hadis, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh muhasabah, dengan penuh tunduk, dengan penuh ketekunan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampunkan segala dosanya. Allah ampunkan dan Allah bersihkan segala-gala dosanya. Inilah dia kesihatan yang pertama, di mana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat kebersihan jiwa, mendapat kebersihan hati. Apabila hati kita bersih, apabila jiwa kita nurani kita bersih, maka di situ kita akan jadi umat yang gemilang dan umat yang cemerlang. Kerana yang pertama sekali yang perlu dididik ialah hati kita, sedang penonton sekalian. Bagaimana ingin kita mendidik hati kita, hati anak-anak kita, hati keluarga kita, hati masyarakat kita, hati orang kampung kita, dan hati seluruh negara warga Malaysia yang dicintai ini, ya Allah. Yang pertama sekali, inilah caranya. Dengan cara mendidik hati. Bagaimana ingin mendidik hati? Inilah salah satu caranya, iaitu dengan cara berpuasa di dalam bulan Ramadan ni. Ada syaratnya. Yang pertama sekali, puasa dengan imanan wahtisaban, kata hadis ini, dengan penuh keimanan, dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh ketekunan. Sudah hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, bagaimana ingin membina sihat dalam bulan Ramadan? Jika sidang penonton yang hadirin yang dirahmati Allah sekalian lihat, pada saya, bulan Ramadan ini sebenarnya adalah mirip-mirip kepada zaman-zaman Nabi ingin menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun ingin dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi
Rasul sallallahu, menjadi Rasul akhir zaman, ya, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi, ya, ke Gua Hira, mengusungkan diri, mengasingkan diri, berpuasa, iaitu dalam satu istilah pendeknya kita namakan dia sebagai uzlah ataupun menyendiri. Sidang penonton yang berhormat Allah sekalian, di dalam bulan Ramadan ini sebenarnya adalah bulan uzlah untuk kita. Uzlah ni bukan suruh kita menyendiri dalam Gua Hira seperti dulu, bukan. Tetapi di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan uzlah untuk mendidik jiwa kita, untuk mensihatkan rohani kita dan hati kita. Bagaimana caranya? Pertama sekali, dalam bulan Ramadan ini pastinya kita akan kurang bercakap. Yang kedua, kita tidak ada mood lagi untuk, ya, bahasanya untuk huha-huha, dah tak ada mood lagi. Kita akan duduk termenung, bertafakur, kita akan membaca Al-Quran, kita akan merenung diri kita. Tak ada mood sangat untuk nak gelak kuat-kuat. Betul tak sidang penonton sekalian? Inilah dia sebenarnya yang dimaksud, yang saya maksudkan dengan bulan uzlah. Dengan sendirinya akan hilang gelojak nafsu, hawa nafsu itu akan hilang apabila kita mengusungkan perut kita. Sesungguhnya nafsu itu dibakar. Pembakar ataupun bahan bakar kepada nafsu itu ialah makanan. Ya, kata Imam Syafi'i, aku tidak pernah membiarkan diriku kenyang sejak aku berumur 16 tahun. Kata Imam Syafi'i. Kemudian para ulama lagi telah mengambil sikap untuk membiarkan diri ini lapar. Kerana di dalam lapar ini mengandungi pelbagai khasiat, mengandungi pelbagai nikmat untuk mengenyangkan rohani kita, untuk mengenyangkan hati kita, untuk memberikan kesihatan kepada barang yang tidak nampak. Sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya barang yang tidak nampak itulah yang akan kita bawa kepada jumpa Allah. Apakah barang yang tidak nampak yang paling berharga itu? Kata Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ialah akan tiba satu perkara, akan tiba satu hari, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim itu akan tiba satu hari nanti, tidak akan bergunanya malun wala banun, harta dan juga anak-anak, illa, melainkan yang datang kepada kata Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim. Hati yang sihatlah tu. Salim itu juga bermaksud sihat, hati yang sejahtera, hati yang sempurna. Itulah maksud salim. Jadi puasa Ramadan ini dapat membina hati yang salim, hati yang sempurna, dan hati itulah yang akan kita bawa kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar nanti. Inilah masanya untuk kita berubah. Inilah masanya untuk kita sihatkan hati kita. Kerana yang penting dalam hidup ini, hati atau jasmani, sedang penonton sekalian, sudah pastilah barang yang akan kita bawa berjumpa dengan Allah, hati yang sihat, hati yang sejahtera. Dan tuan-tuan sekalian, jangan bimbang, jangan takut. Kalau hati sudah sihat, hati sudah sejahtera, pastinya fizikal dan juga yang lahiriah akan sihat sebagaimana hati yang sihat. Sebagaimana dalil mengatakan bahawa al-aqlu salim, hadis itu, lau salaha jasadu kulluh, lau fasada fasadat jasadu kulluh, ala wahya qalb. Kalau baik-baik semua, ya, kalau teruk semua, dan ketahuilah bahawa barang yang penting itu ialah ala wahya qalb. Iza salaha jasadu kulluh, jika baik qalb, salaha jasadu kulluh, jasad pun akan jadi sihat. Iza fasadat jasadu kulluh, kalau binasa jasadu kulluh, ala wahya qalb. Itulah dia hati yang disebut dalam Quran, qalbul salim, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sedang penonton yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi selepas ini.